Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya ya. Share ramai-ramai, sertai Telegram saya Regi J.C. Ritauddin. Now, isu yang saya nak bangkitkan di sini sebenarnya saya tidak ingin masuk campur, iaitu isu kerugian Fashion Valley, sebuah platform e-commerce yang sebenarnya dimulakan pada tahun 2010 oleh Fadzaruddin Shah Anwar ya, dan ya, dia watak utamalah. Okey. So, isunya sekarang Fashion Valley ni sudah berada di bawah siasatan SPRM untuk melihat jika berlaku unsur-unsur jenayah. Sebenarnya tak ada lagi apa-apa indikator bahawa wujud unsur dan jenayah, tetapi ianya di bawah siasatan kerana mengalami kerugian besar. So isu ni digembar-gemburkan oleh pemimpin-pemimpin blok kerajaan, dan Anwar telah memberi lampu hijau kepada SPRM untuk membuat siasatan termasuk ke atas Khazanah dan Permodalan Nasional Berhad, dua syarikat yang telah melabur di dalam Fashion Valley. Okey. So apa isunya? Ada pihak berkata ini adalah kerugian yang biasa sebab Fashion Valley ini rugi berpuluh juta dalam tempoh beberapa tahun. So ini adalah kerugian perniagaan yang biasa. Jadi bila masuk perniagaan, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. So Fashion Valley tidak bernasib baik. Okey. Namun SPRM ingin menyiasat adakah berlaku apa-apa yang pelik. Jadi mengapa siasatan ini tercetus? Siasatan ini tercetus kerana so ini saya nak perbetulkan fakta ya yang sedang diwar-warkan oleh sesetengah pemimpin, sebab sekarang Tony Phua dan Dr. Akmal tengah bertikam lidah. Okey. So sekarang saya nak nyatakan bahawa Fashion Valley ini telah menerima pelaburan 20 juta daripada Khazanah dan 20 juta daripada Permodalan Nasional Berhad pada 2018. Dan perkara ni telah diumumkan oleh Fashion Valley pada bulan mana pula ya, telah diumumkan pada bulan Mac 2018 ya. So Fashion Valley telah mengumumkan pada bulan Mac dia telah terima pelaburan dan daripada Khazanah dan PNB, dan jumlah pelaburannya sebenarnya adalah secara jumlah 47 juta. Okey, pada masa Khazanah dan PNB melabur 47 juta jumlah ke dalam Fashion Valley ya, sebenarnya Fashion Valley ni adalah satu syarikat yang menanggung kerugian besar. Okey, dalam semasa liability semasa syarikat pada 2012 melebihi aset semasa sebanyak 401,000. Antara 2015 dan 2017 jumlah aset meningkat hampir 300% kepada 14.7 juta, manakala jumlah liability meningkat 100% kepada 11.7 juta. Jadi kalau awak baca lanjut lah, awak kaji lanjut ya, awak akan dapati Fashion Valley ini sebenarnya adalah satu syarikat yang menanggung kerugian pada ketika pelaburan dibuat. Okey, tak apa. Okey. Semakan pemfailan akaun kewangan syarikat antara 2012 dan 2017 menunjukkan bahawa kerugiannya meningkat kepada 10.7 juta pada 2017 berbanding 116,000 pada 2012 sebelum pelaburan Khazanah dan PNB pada syarikat itu. So, okey, kita pendekkan cerita. Khazanah dan PNB telah melabur ke dalam satu syarikat yang dinamakan Fashion Valley lebih kurang pada bulan Februari Mac 2018. Okey, pada ketika itu syarikat itu menanggung kerugian tapi tidaklah begitu besar, berapa ratus ribu. Okey, namun kerugiannya berterusan. Tetapi adakah
Khazanah dan PNB telah menarik pelaburan atau melakukan sesuatu untuk menguruskan kerugian itu? Tidak, sebab atau jika ada, ia tidak berkesan. Kerana akhirnya kerugian syarikat itu menjadi begitu besar sampai juta-juta. Okay. So, pendek kata, 40 lebih ribu juta pelaburan PNB dan Khazanah yang sememangnya boleh dianggap duit rakyat telah burn begitu sahaja. Okay. Now, Tony Phua berkata ini perkara biasa bila awak masuk perniagaan boleh rugi, itu risikonya. Tapi kemudian Dr. Akmal melatah. Dia bagi balik kat Tony Phua, ya. Kalau awak baca sendirilah apa Dr. Akmal berkata. Okey. Tetapi adakah semua dalam UMNO lupa siapa pengerusi Khazanah pada ketika pelaburan kepada Fashion Valley diluluskan pada 2018? Pengerusinya adalah tak lain, tak bukan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya. Pengerusinya tak lain, tak bukan Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey. Now, bila Dr. Akmal nak serang DAP, perlu ingat balik pelaburan dibuat pada 2018 kepada satu syarikat yang menanggung kerugian, tapi tak begitu besar sampai kerugian macam hari inilah. Okey. Namun untuk seorang Perdana Menteri dan juga pengerusi Khazanah meluluskan satu pelaburan sebesar itu kepada satu syarikat yang menanggung kerugian contohnya 10,000 ke 100,000, itu bukan sesuatu yang pelik. Ya, mungkin telah dibuat pembentangan cara mereka hendak berkembang dan Najib telah setuju dan pelaburan dibuat. So tak ada yang pelik. Tetapi kerugiannya berterusan, dan siapakah pengerusi Khazanah, ya, selepas Najib pada 2019, ya, 2020, 2021, siapa pengerusi Khazanah? Okey. Jadi setiap orang yang menjadi pengerusi Khazanah selepas itu sehingga sekarang semuanya bertanggungjawab untuk menjelaskan apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk menangani kerugian yang berlaku. Dan setiap pengerusi selepas itu perlu menjawab mengapakah bila kerugiannya meningkat, contohnya pada 2019-2020, langkah-langkah tidak diambil untuk sama ada menarik pelaburan atau satu langkah drastik untuk menangani isu kerugian itu. Jadi untuk menuding jari kepada Najib semata-mata ianya tidak betul, kerana Najib kerana akhirnya semuanya diluluskan pada ketika kerugian Fashion Valley kecil pada 2018, dan hanya 1-2 bulan lepas itu Najib telah letak jawatan pada bulan Jun 2018, telah letak jawatan sebagai pengerusi Khazanah, ya, kerana pada bulan Mei 2018 Barisan Nasional kalah pilihan raya. Okey. So faktanya kelulusan pelaburan kepada Fashion Valley berlaku di bawah Najib, tetapi hanya 2-3 bulan selepas itu Barisan kalah dan Najib letak jawatan sebagai pengerusi Khazanah. Jadi yang lebih bertanggungjawab dari sudut menangani kerugian yang ditanggung dan mengambil langkah-langkah untuk tarik keluar daripada Fashion Valley, pelaburan itu daripada Fashion Valley atau pelaburan yang berbaki daripada Fashion Valley, adalah pengerusi-pengerusi Khazanah selepas Najib. Ya, walau bagaimanapun, bila Dr. Akmal serang DAP ke apa, perlu ingat siapa yang mula-mula, ya, bertanggungjawab
bagi pelaburan ke atas Fashion Valley. Ya. So ini sahaja saya nak nyatakan, sebab saya lihat ada pertikaman lidah tapi rakyat tidak diberitahu, diberi gambaran jelas, walaupun saya kira ada yang tahu, ada yang boleh teka, tetapi tidak diberi gambaran jelas. Ya. So orangnya adalah Najib. Kalau anda lihat contohnya Dr. Akmal, okey, apa, Dr. Akmal merujuklah puah berkata macam ini, berkata macam itu, ya, seolah-olah mempertahankan Fashion Valley. Jadi timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dan Dr. Akmal menyerang balik, ya, Tony Puah. Tapi sebelum serang Tony Puah, perlu akur bahawa Fashion Valley terima pelaburan di bawah pentadbiran Najib ketika Najib pengerusi khazanah. Okey. So itu sahajalah, sebab orang banyak bertanya saya, ya, actually Fashion Valley ni siapa bertanggungjawab, menteri mana bertanggungjawab, apa-apalah. So saya cuma nak perbetulkan fakta. Okey, so itu sahaja, ya, sehingga kita dan satu, ya, saya setuju dengan Dr. Akmal untuk mewujudkan RCI isu Fashion Valley, ya, tetapi tunggu dululah, lihat hasil siasatan SPRM. Barangkali tidak ada apa-apa, barangkali ini adalah hanya satu perniagaan yang teruk. Namun RCI adalah cadangan yang bagus, sebab kita nak lihat bila dah merugi bertahun-tahun, apakah yang telah dilakukan oleh pengerusi-pengerusi khazanah bagi menangani isu itu atau to address the issue. Ya, itu yang kita nak lihat. Ya, so sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.